أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق Allahul Azim. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan. Urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika mana kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan hendaklah ke rumah kamu itu dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya. Serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam suratul Baqarah, bermula daripada ayat 188 sehinggalah ayat 189. Kedua-dua ayat yang kita bacakan ini punya hubung kait dengan ayat-ayat yang sebelumnya dari sudut munasabah. Kalau sebelum ini kita membicarakan hukum-hukum berkait dengan puasa, ibadat puasa, kemudian diikuti dengan ibadat doa, kemudian diikuti dengan kesempurnaan puasa, termasuklah ibadat i'tikaf. Maka pada ayat 188 Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum hakam berkait memakan harta secara batil. Kalau dahulu kita diajar oleh Allah pada ayat-ayat dahulu menahan diri daripada makan makanan haram dengan ibadat puasa. Maka demikian kita juga diperintahkan menahan diri daripada memakan harta, yakni mengambil harta, memperoleh harta yang haram, yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini munasabah dia. Munasabah yakni kaitan antara ayat dengan ayat. Al-munasabatu ma qablaha. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan antara satu sama lain. Yang dimaksudkan dengan makan di sini ialah al-akhzu wal istila, iaitu ambil dan menguasai. Sama ada kita ambil. Yang dimaksudkan dengan makan harta bukanlah kita kunyah kat mulut. Maksudnya ambil atau istila, menguasainya. Menguasainya seumpama tukar nama sehingga jadi nama kita, atau pelbagai bentuk cara yang moden pada zaman ini dia sebut makna penguasaan. Maka kenapa Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan makan? Kerana biasa harta diperoleh itu dengan tujuan untuk makan. Kita cari duit, simpang duit sebab kita nak beli makanan. Kan itu benda yang paling penting bagi nyawa kita.
Kan itu kalau kita nak gambarkan miskin, kita akan kata macam mana? Dia itu dah 2 hari tak makan. Lalu kita gambarkan kemiskinan dia. Kalau kita kata dia itu tak ada rumah, masih belum kuat miskin dia. Tapi kalau kita sebut dia itu dah 2 hari tak makan, 3 hari tak makan, maka kita dapat bayangkan miskin. Seolah-olah nak beritahu yang paling asas, yang paling utama dalam hidup makan. Maka Allah mentadbirkan mengambil harta sesama manusia itu dengan cara batil, dengan makna, dengan berkata makan. Kerana itu tujuan asas kepada harta benda. Maka Allah Ta'ala menyebut, jangan kau makan. Allah tak sebut dengan perkataan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kerana mengambil harta cara tidak sebenar ini merupakan salah satu daripada perkara yang disepakati oleh semua agama. Semua manusia. Tak ada manusia yang menghalalkan kita mengambil harta orang atas nama agama pun sekalipun. Maka ini benda yang disepakati, hukum muamalat. Sebab itu dalam Islam kita ada hukum ibadat. Bila hukum ibadat, ia berkait dengan syarat-syarat yang tertentu. Ia memerlukan keimanan untuk menjadikan ibadat itu sah. Dan kita ada hukum namanya muamalat. Muamalat tidak syarat kepada Islam. Sebab muamalah ini luas dengan bukan Islam. Jual beli kita dengan bukan Islam. Bersyarikat kita dengan bukan Islam dan lain-lain. Sebab itu Allah tak sebut wahai orang beriman. Terus menyebut jangan kamu makan. Kerana ia tercela di sisi semua orang. Di antara bentuk yang diharamkan disebut batil. Sama ada diambil dengan cara zalim, dengan cara mencuri, dengan cara merampas atau seumpamanya. Atau mengambilnya dengan cara jalan-jalan yang haram seperti perjudian. Seperti mengambil upah pelacuran, tenun nasib dan lain-lain perbuatan yang dilarang dalam agama. Ia termasuk dengan makna batil. Bila kita katakan jangan kau makan harta sesama kamu secara batil, ada 2 makna batil. Batil pertama ialah mencuri, merampas dengan cara tersebut. Yang kedua, dengan cara perolehan pekerjaan yang diharamkan dalam Islam, itu juga batil. Berjudi, cara tersebut diharamkan. Kerana ia mengambil secara batil. Kerana mana-mana pekerjaan berdasarkan nasib. Bukan atas nama nasib tadi, yang kita sebut tak ada pekerjaan, tak ada usaha. Judi ni macam kita gamble, kita macam mempertaruhkan nasib. Bila orang mempertaruhkan nasib tanpa usaha, maka penipuan itu lebih luas. Kerana itu kita lihat syarikat-syarikat perjudian, dia orang tak bankrupt. Yang bankrupt orang berjudi. Sebab mereka yang menguasai undang-undang perjudian. Syarikat 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor, nombor-nombor ekor ni, dia orang tak bankrupt. Orang yang masuk tu bankrupt. Mereka mengambil harta dengan cara tak sebenar. Mereka memperjudikan kononnya nasib kita bertuah. Maka daripada 1000 orang yang menyangka nasibnya bertuah, mengambil satu nombor, maka syarikat yang menganjurkannya collect daripada 1000 orang untuk keluarkan 2 ataupun 10 orang hadiah. Lagi 990 dia berjaya mengambilnya secara kosong, secara mudah. Dia cuma perlu beri 10 orang je hadiah. Dia untung daripada 990 orang. Begitu penipuan dia. Yang Islam melarang perbuatan tersebut. Dan termasuk juga dengan makna qimar, ialah semua pekerjaan-pekerjaan yang haram, pelacuran. Ia diharamkan. Dan demikian juga ujratul ghina, kata ulama. Upah-upah menyanyi. Upah menyanyi yang kita maksudkan lagu-lagu yang melalaikan, melekakan yang haram. Maka mengambil upah hukumnya haram. Dan demikian juga tentang jual beli yang dilarang dalam agama. Riba. Bagi contoh. Bekerja dalam institusi riba. Bekerja dalam bank, institusi riba. Maka inilah batil. Allah melarang kita makan, mengambil. Kalau kita boleh taat kepada Allah dalam bab puasa, menang diri daripada makan makanan yang harus, yang biasa kita makan. Makanan itu tidak, asal hukum makanan itu tidak haram. Kerana kita berpuasa, maka haram kita makan. Apatah lagi benda yang memang daripada asal haram. Maka orang beriman sudah terlatih. Mudah bagi orang beriman, kalau betul puasanya, benar puasanya,
benar iktikafnya, benar doanya, maka mudah dia meninggalkan semua pekerjaan haram. Tak mungkin orang Islam yang sudah dilatih meninggalkan yang halal dengan ibadat puasa, akhirnya tersepit dalam muamalah riba, terkunci dalam sistem riba yang mana dia boleh bebas dengan mudah. Tetapi kerana dia membiasakan menjebakkan dirinya dalam kebatilan, maka dia payah untuk keluar. Umpama dia ialah ikan yang berenang melihat bubu dan mengetahui jalan yang sempit lalu dia masuk, maka dia tak mampu lagi keluar. Padahal dari jauh dia sudah nampak bubu tu. Dia boleh menghindarinya untuk mengambil makanan-makanan banyak yang lain yang halal. Yang dia berkenang dengan umpan makanan dalam bubu tu, kenapa? Maka demikian yang haram ada umpan dia, maka hati-hati dengan umpan. Sedangkan yang Allah sediakan yang halal-halal itu banyak. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan di antara yang batil juga ialah kamu meriswah hakim-hakim. Al-Hukam. Kenapa Allah Ta'ala menyebut Al-Hukam? Kerana setiap negara pasti ada undang-undang. Dan tidak dinamakan negara, melainkan dia ada undang-undang. Ada tak negara tak ada undang-undang, tak ada mahkamah? Lalu kita dapati seolah-olah yang menguasai negara ini beberapa hakim yang akan menentukan boleh tak boleh berdasarkan pengadilan, berdasarkan sekian. Maka Allah menyebut perkara yang boleh menghilangkan kedaulatan undang-undang ialah bila hakim diriswah, bila hakim tidak mahu melihat kebenaran, bila hakim dipermainkan dengan kelompok-kelompok yang makan makanan haram, yang memakan harta sesama manusia secara haram, lalu diberikan kepada hakim ini untuk menghakimi, memihak kepada mereka. Para ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan watudlu biha ilal hukam, kamu menghulurkan harta kamu kepada para hakim, memberi dua maksud. Yang pertama ialah memberi riswah kepada hakim untuk memutuskan hukuman secara batil dan mengambil hak orang lain. Ini pertama. Yang kedua ialah mengangkat kes-kes kepada mahkamah dengan menggunakan hujah-hujah palsu, pemalsuan dokumen-dokumen, saksi-saksi palsu dan sumpah-sumpah palsu untuk menipu hakim. Dia satu cara beri direct pada hakim. Wa tudlu biha ilal hukam. Cara yang kedua ialah kerana dia banyak duit, digunakan mahkamah untuk ambil harta orang lain. Tok hakim mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi oleh kerana dia ni, tuan-tuan tahu, kebanyakan orang tak tahu tentang bagaimana sistem mahkamah. Orang yang tahu sistem mahkamah, mereka menggunakan mahkamah untuk mengambil semua hak orang lain dengan mudah, dengan saksi palsu, dokumen palsu. Mereka boleh buat dokumen setebal itu, setebal ini untuk mengambil hak orang lain. Hakim mungkin tidak tahu. Hakim dia akan berhukum berdasarkan kepada dokumen, berdasarkan kepada penyaksian. Dilantik pula saksi palsu. Kalau saksi ni berpakat untuk menyatakan orang tu salah, maka orang tu terperangkap. Maka tidak susah, terutamanya bila negara-negara yang menguasai sistem penghakiman secara diktator. Akhirnya ramai mana orang tak besar dihukum dalam penjara-penjara dan dibunuh. Saya ingat dalam penghakiman kepada umat Islam di Andalusia, ketika mana Andalusia jatuh ke tangan tentera Kristian oleh Ratu Isabella, Raja Ferdinand, mereka menguasai dan mereka berfikir bagaimana, ada beberapa perkara yang mereka fikir. Pertama, bagaimana nak buang semua syiar-syiar Islam di bumi Sepanyol. Macam mana nak buang semua benda-benda di Cordoba untuk dibuang biar tak ada kesan Islam pernah wujud di Eropah. Termasuk menukar masjid menjadi gereja. Termasuklah menghancurkan, merosakkan. Tetapi tidak semua mereka mampu hancurkan kerana seni bina Islam yang begitu indah. Akhirnya Hamra dibiarkan kerana kagum dengan keindahannya. Dan beberapa masjid ditukar jadi gereja kerana kagum dengan keindahannya. Tetapi yang lain dihancurkan. Yang kedua, memusnahkan kewujudan orang Islam. Yang kedua ni saya nak cerita. Bila mereka menggunakan mahkamah, pendakwaan palsu dan semuanya palsu untuk menjatuhkan hukuman kepada orang Islam sewenang-wenangnya. Sama ada hukuman tadi dipenjara, dibunuh atau dihalau keluar dan lain-lain. Bila mana umat Islam
merasa yakin mereka tak akan dapat keadilan dan sistem mahkamah yang dikuasai oleh diktator. Dan mereka ramai-ramai meninggalkan bumi Sepanyol, bumi Andalusia. Tapi sebahagian mereka mempertahankan diri duduk di sana. Lalu salah satu kes pengadilan di mahkamah waktu itu diceritakan oleh Mahmud Syakir dalam buku beliau Tarikhul Islami tentang umat Islam di Andalusia. Pada satu ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada 2,000 orang Islam dengan hukuman bunuh tanpa ada kesalahan melainkan yang direka. Kerana mahkamah dikuasai oleh pemerintah. Maka dokumen palsu diwujudkan. Saksi palsu diwujudkan. Maka bila Allah menyebut watudlu biha ilal hukam, kamu hulur duit kepada hakim sebagai risuah, satu hal. Yang kedua, kamu gunakan kemampuan kamu untuk mengangkat kes itu di mahkamah. Macam saya katakan, nak masuk kes mahkamah ni tuan-tuan ada kos. Bukan saya saja kita boleh file ke mahkamah, nak buka file berapa ratus, berapa ribu. Tengok kes pula. Kalau kita mahkamah free tak ada hal. Ya, memang ada bantuan guaman. Tapi tuan-tuan faham, kalau bantuan guaman, dia tak selaju dengan peguam yang kita hire dia, yang kita bayar dia. Dia tak selaju itu. Dia tak bersesungguh itu. Kadang-kala. Dalam banyak kes. Yang duit banyak, dia boleh delay kes tadi. Yang asalnya dia salah, dia delay lagi. Dia delay lagi. Sampai orang tak ada duit untuk bayar peguam. Setengahnya terpaksa berhutang untuk bayar peguam berjuta-juta. Dan kes belum selesai. Syarikat besar. Orang banyak duit. Dia tu drag. Maka Allah melarang perbuatan ini. Ya, hakim dalam situasi itu mungkin dia tak tahu apa-apa. Sebab ini sistem. Tetapi Allah Ta'ala melarang mana-mana orang cuba angkat kes ke mahkamah dengan mereka bukti-bukti palsu, dokumen palsu, mengupar saksi palsu untuk menjebak seseorang dalam kesalahan. Untuk memalukan dia, mengaibkan dia, mengambil harta dia, menjatuhkan maruah. Yang saya katakan ia berlaku. Begitu ketara, khususnya orang dia banyak duit. Saya boleh malukan dia, saya boleh angkat ke mahkamah, tuduh dia, kononnya dia buat itu, buat ini. Saya boleh kata di pecah amanah syarikat saya akan buat begitu, begini, reka itu, panggil saksi palsu. Dalam hal ini, bagaimana keadaan hakim? Hakim saya katakan dia berdasarkan kepada hujah. Berdasarkan pada dokumen. Mungkin dia tahu dokumen itu palsu, mungkin tidak. Kalau dia tahu dokumen itu palsu, maka dia berdosa. Kalau dia mengadili, membenarkan kepalsuan tersebut. Kalau dia tahu. Dan kalau sekiranya dia tahu bahawa perkara ini untuk menjebak, memberi mudarat, maka dia perlu berlaku jujur. Tapi kalau hakim tak tahu, maka hakim perlu memberi peringatan kepada semua. Dalam hadis Nabi SAW, kata seorang sahabat, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulan yaqtasimani fi mawaris wa asya' ukhra. Kata Ummu Salamah, ketika mana aku duduk bersebelahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dua orang lelaki. Berbalah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan harta pusaka dan hal-hal yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua-duanya ini, sebab dua-dua datang di hadapan Rasulullah dengan situasi baginda ketika itu sebagai hakim. Sebagai hakim yang akan dengar hujah. Maka Nabi tak akan turun dengar wahyu turun untuk mengadili benda tu. Sebab ini persoalan mahkamah. Maka dalam ketika itu, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata pada dua orang berbalah ni. Yang seorang menuntut, yang seorang kena tuntut. Nabi kata apa? Innama ana bashar. Wa innakum takhtasimuna ilai. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Fa'aqdi lahu binahwin mimma asma'. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an. Fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku manusia biasa. Yang dimaksudkan Nabi manusia, dalam sistem mahkamah aku kena jadi macam manusia. Bukan sebagai Rasulullah. Maksud kalau sebagai Rasulullah SAW aku tunggu wahyu dan aku putuskan. Tapi sebagai satu manusia yang ikut hukum manusia. Yang ikut hukum manusia. Itu hukum manusia mendengar hujah. Kata baginda SAW, kamu berbalah di hadapanku. Barangkali sebahagian kamu hujahnya lebih kuat. Dia lebih pandai bercakap, lebih pandai berkata-kata. Lalu aku pun berhukum kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar. Tetapi ingat,
siapa yang aku putuskan kepadanya hak saudaranya, maka jangan diambil. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Artinya bila aku dengar kamu bergaduh dua orang, barangkali salah seorang lebih petah berhujah, maka kerana petahnya hujah, aku hukum bagi pihak dia. Lalu aku mungkin menyuruh orang ni berikan orang kepada ni milik dia. Walhal dia bukan pemilik yang sebenar, tapi kerana hujah dia bijak, dia pandai bercakap, maka nampak macam dia betul. Macam dia betul. Lalu aku berdasarkan kepada apa yang aku dengar, aku hukum berdasarkan hujah. Bila aku beri padanya dan dia tahu itu bukan hak dia, maka jangan diambil. Kalau diambil juga, dia mengambil ketulan api neraka. Sebab itu dalam Islam, kalau dalam mahkamah civil, mahkamah lain, dia cuma apa yang disebut sebagai qadaan sistem perundangan. Kalau mahkamah tentukan begitu, maka begitu. Tapi dalam Islam tidak. Dan sistem mahkamah Islam, dia ada dua makna. Pertama, qadaan. Yang kedua, dianatan. Makna penghakiman dan makna agama. Memang penghakiman menyebelahi saya, tapi secara agama saya fikir balik, betul ke hak saya? Kalau bukan, jangan diambil. Walaupun mahkamah kata itu hak awak. Misal contoh, ada seorang tuan-tuan dia jual tanah. Dan dia tak tukar nama. Orang dulu jual-jual tanah tanpa tukar nama. Akhirnya dah habis macam orang tu pun duduk. Datang anak-anak dia menuntut tanah atas alasan nama tu masih nama ayah dia. Maka kalau pergi kat mahkamah, memanglah menang yang nama ada kat dokumen. Tetapi secara agama, bukankah yang ni dah ambil bayaran? Dan barangkali anak-anak dia pun tahu. Maka kalau diambil juga, diambil api neraka. Contoh gini tuan-tuan. Ada ayah kita wakaf tanah ni kepada pondok, institusi yang wakaf. Kita anak-anak pun dengar kata ayah wakaf. Ayah pun mati. Tak ada hitam putih wakaf. Tapi secara agama, dia jalan. Lalu anak-anak pun minta, sebab tanah ni, tanah berharga ni, komersial ni. Tanah tengah bandar, segitiga emas. Mereka minta. Alasannya, tanah tu masih nama ayah dia. Perlu difaraidkan. Sedangkan mereka tahu ayahnya sudah niat wakaf. Secara mahkamah betul, yang menang yang nama ada. Tetapi secara agama, kalau orang tu bertakwa pada Allah, jangan diambil. Kalau diambil juga, diambil api neraka. Ambil lah. Maka bila dengar macam tu, dua-dua ni menangis. Fabaka khasman, dua-dua menangis. Yang mengadu depan baginda seorang, dua-dua menangis. Lalu waqala kullun wahidin minhuma, salah seorang, setiap orang berkata pada saudaranya, ana hillun li sahibi, aku halalkan, aku halalkan. Yang ni halalkan, yang ni halalkan. Pakat halal. Yang asal Nabi putus yang ni, bila Nabi ingat, kalau itu bukan hak kamu, kamu ambil juga, kamu ambil neraka. Maka dua-dua mulut rasa takut. Yang ni kata apalah awak ambil, yang ni pun kata apa, yalah awak lah ambil. Lalu kata Nabi SAW, idhaba fatawakhaya, summa stahima, summa yuhlil kullun wahidin minhuma sahibah. Dua-dua pergi, kamu pakat baik-baik dua orang cari kebenaran. Kemudian buat undi dan ambil bahagian yang kamu nak ambil, dan halalkan apa yang terkurang. Sebab tu kita tuan-tuan diajar cara muamalah kita kalau kita jual beli. Kan kita katakan, kita sebut halal apa yang lebih kurang. Saya halalkan. Dan kalau kita pergi ke Mekah bersama, halal. Maksudnya apa yang mungkin kekurangan berlaku, saya halalkan hak saya. Ini satu muamalah yang baik. Kadang-kadang kita berniaga, kita kata, ni sekilo. Kita bagi buah durian ni. Buah durian sebiji 2 kilo, 3 kilo orang ni beli. Kita dah tahu durian ni baik sebab biasanya baik. Mungkin adalah rosak sikit-sikit. Lalu kita pun kata untuk halal lah lebih kurang. Yang ni pun sama juga, halal lah lebih kurang. Maka masing-masing menunjukkan akhlak. Sebab itu dalam sistem mahkamah Islam, benda ni penting kita tahu. Antara qadaan perundangan dengan dianatan agama. Dan itu Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan kita duk makan harta secara zalim ini. Baik, kalau kita sebut tadi, kalau sekiranya hakim, dia tak tahu orang yang kat kes mahkamah ni dah berbohong, nipu, sama-sama dia pakat. Apakah hakim berdosa waktu mana dia mengadilinya? Jawapannya, hakim tak berdosa bila mana dia tak tahu. Tapi bila hakim tu tahu dia memang pakat, maka dia berdosa. Atau hakim tu dapat rasuah, itu lagi confirm. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-qudatu thalathatun, isnani finnar wa wahid fil jannah. Hakim itu ada 3 jenis. 2 jenis dalam neraka, 1 jenis masuk syurga.
Ada pun jenis yang masuk neraka, yang pertama ialah yang tahu kebenaran tapi tidak berhukum dengan kebenaran. Yang kedua, hakim yang tak tahu apa-apa, dia tak tahu kebenaran, maka dia berhukum berdasarkan kejahilannya. Dua ni neraka. Yang ketiga, hakim yang tahu benar dan berhukum dengan benar, maka hakim ini masuk syurga. Nabi SAW menyebut nisbah hakim, iaitu nisbah 2-1. Artinya 2/3 hakim masuk neraka, 1/3 je syurga. Dan benda yang sama bagi setiap benda yang berkait dengan hak-hak pengadilan hak orang lain. Sama juga peguam. Peguam pun ada 3. Peguam yang bela ni, 2 jenis dalam neraka, sejenis dalam syurga. Yang 2 jenis dalam neraka apa dia? Dia tahu orang tu salah, dia bela juga orang salah tadi, untuk jadi tak bersalah, maka dia dalam neraka. Dan yang satu lagi memang tak tahu apa-apa, dia pun tak tahu apa, buat tak tahu saja, maka dia juga masuk dalam bidang tadi tanpa ilmu. Kerana siapa yang masuk satu bidang tanpa ilmu, fahuwa dhamin, dia mesti bayar ganti rugi. Sebab dia bukan bidang dia. Kalau seorang doktor, tuan-tuan, dia rawat orang tu misalnya sebab dia bagi ubat tertentu, maka orang ni makin teruk sakit, dia tak kena ganti rugi apa-apa, sebab itu bidang dia. Tapi orang menyamar je doktor, dia pun bagi ubat, tiba orang tu sakit, dia mesti bayar ganti rugi, sebab dia bukan bidang dia. Doktor dia bidang dia, bila dia rawat orang, tiba-tiba orang tu mati, maka dia tak dikenakan hukuman apa-apa. Sebab kalau tidak, semua orang tak nak jadi doktor. Yalah, kalau silap sikit, bila mati pesakit, bila pesakit begitu, dia kena hukum gantung. Bayangkan, orang doktor kena hukum gantung sebab pesakit dia mati, silap bagi ubat. Maka orang pun tak nak jadi doktor. Maka doktor ni dia tak salah apa-apa selagi mana dia bertindak berdasarkan ilmu dia. Mungkin berlaku kekhilafan tertentu sebagai manusia, maka dia tak kena dhamin, tak kena ganti rugi. Kalau dia buat tersilap secara teknikal, bukan sengaja, maka kerajaan yang bayar untuk pertahankan sistem ataupun ilmu kedoktoran. Tapi kalau dia menyamar doktor, nyamar, buka klinik, maka bila dia merawat, maka orang ni makin teruk dan sebagainya, maka dia fahuwa dhamin, dia kena bayar ganti rugi. Sama juga peguam ni, dia bukan bidang dia masuk misalnya. Oh, dia tak tahu apa-apa, maka menyebabkan orang ni tak dibela, maka dia juga dalam neraka. Yang ketiga, peguam tahu yang benar dan membela yang benar, dia masuk syurga. Soalan ditanya, Ustaz, apakah peguam, kalau memang dia tahu orang tu bunuh orang, dia boleh tak bela? Bela untuk kata tak bersalah? Ataupun dia bila tahu orang ni memang membunuh, dia menarik diri? Baik, secara teknikal, kalau sekiranya peguam ini cuma meminta supaya hukuman diringankan, tanpa menafikan dia memang bersalah, tetapi disebut tentang beberapa kekeliruan lain, mungkin niatnya bukanlah sampai pekat membunuh, dia memang niat dia nak memukul dan sebagainya, tapi bukan niat membunuh. Dia pun tak fikir sampai jadi macam tu supaya ringan sedikit hukumannya, atau dia ni memang salah lah, langgar lapu isyarat dan sebagainya, tapi dia ni orang susah dan dia memang terkhilaf dan dia mengaku salah, minta diringankan, maka boleh. Kadang-kadang peguam aja bersalah, awak ngaku je salah, sebab memang awak bersalah pun, tapi kita akan cari keringanan hukum. Kita akan beritahu pada hakim, tuan hakim, pesalah terdakwa ataupun yang didakwa ini sudah insaf, mengaku salah tanpa dipaksa, dan memudahkan kes mahkamah, memudahkan kes hakim, tak payah nak cari bukti apa-apa, maka minta diringankan. Salah ada tanggungan, dia ada anak-anak kecil, OKU, dia ada ibu yang tua, maka kalaulah peguam mengambil sikap cuma meringankan hukuman, maka tak salah apa-apa. Tapi kalau peguam kata tak, dia tak bersalah, memang muka dia, suara dia, tapi bukan dia, oh dia berbelit. Memang muka dia, suara dia, tapi bukan dia, ni jadi belit, tak boleh. Ingat, kita boleh berbelit kat dunia, akhirat nanti kena belit. Maka bercakap benar dan penghakiman, kalau tujuan untuk meringankan, okey, tak ada masalah. Tapi tujuan untuk membela orang yang dia tahu salah, menzalimi hak orang lain, ini supaya tuan-tuan, supaya dalam jenayah yang berlaku, masyarakat mendapat satu jaminan keadilan untuk mereka. Tidaklah menjadi mainan orang-orang yang kaya, orang ada duit, orang-orang yang faham tentang sistem penghakiman dan undang-undang untuk belik sana dan sini, sehingga menjebak atau menafikan hak orang-orang yang patut dibela. Pernah diceritakan, tuan-tuan sekalian, di satu wilayah di Balkan, di Albania,
Bila rakyat di Albania tidak percaya pada sistem mahkamah, bila satu keluarga dibunuh, mereka akan berkumpul, makan-makan sambil meratapi kematian kaum keluarga mereka. Lalu mereka memilih siapa yang akan balas dendam. Mereka akan pilih seorang. Maka pilih yang ni pilih akan balas dendam, yang ni akan dibekalkan dengan pistol, ditangguh anak bini dia, dia mesti bunuh orang yang telah membunuh keluarga. Mahkamah pun bersidang. Kalau sekiranya dia tak mendapat suatu pengadilan yang memuas hati keluarga, maka misi itu dijalankan. Katakan mahkamah kata penjara 10 tahun. Maka yang ditugaskan tadi itu bunuh orang ni. Terus membunuhnya. Kita lihat bila sistem mahkamah tidak dipercayai, tidak memberi hukuman yang adil. Akhirnya keluarga membunuh di Amerika Syarikat satu ketika dahulu, yang berlaku beberapa tahun lepas. Bila saya tengok dalam sidang mahkamah, bila mana penjenayah yang telah membunuh mak dia, ni dua anak dah tunggu ni, dan dia telah membunuh mak dia dengan cara langgar kereta mak dia. Lepas langgar, pergi dekat dan tembak. Dan mereka dah tahu hakim paling keras akan kata hukum sepanjang hidup ataupun kita katakan sepanjang hayat, seumur hidup. Dia penjara 23 tahun. Dalam kes tadi, dia penjara 23 tahun. Usianya lebih kurang 50, berarti 70, 80. Merepuk dalam penjara. Tapi 23 tahun. Maka anak ni dia dah serang sebelum hakim baca keputusan. Menyerang di mahkamah. Memukul. Sebab mereka tak berpuas hati. Akhirnya kedua ditangkap dan dihukum kerana melanggar etika mahkamah, menghina mahkamah, didenda seorang $4,000. Tapi mereka tetap simpan rasa tu, kebencian. Yang ni pula cuma dihukum 23 tahun penjara kerana membunuh mak dia dengan cara melanggar, kemudian turun, kemudian tembak. Hanya di penjara 23 tahun. Maka sistem ini bahaya. Sebab itu Islam menetapkan bahawa sistem mahkamah mesti adil. Mesti tidak menjadi mainan orang kaya, mainan orang berada, dan mesti mengikut cara-cara yang kita kata memberi hak keadilan sebenar, sehingga orang yang tertentu berpuas hati dengan penghakiman. Bila seorang tidak mengikut hukum Islam, penghakiman yang dibuat tidak menyelesaikan perbalahan masyarakat, akhirnya masyarakat seolah hakim meninggalkan dendam-dendam kesumat antara orang ramai. Sebab itu penting mahkamah mengikut sistem Islam yang sebenar dan melihat roh pengadilan Islam yang sebenar. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.